Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Akila binti Mustafa dengan nombor matrik di 20201095541. Okey, sekarang ini saya ingin menceritakan tentang sejarah sukan permainan peton. Peton adalah sejenis sukan yang telah berkembang berabad-abad lamanya dan ia dimainkan berbagai cara dan gaya. Sejarah yang tepat mengenainya tidak tercatat, tetapi terdapat bukti-bukti bahawa sukan ini pada awalnya dimainkan semasa kerajaan Yunani lebih 2000 tahun yang lampau. Ianya bermula dengan pemain-pemain mengutip ketul-ketul batu bulat dari gunung ganang pesisir pantai, dan caranya ialah dimainkan dengan sesiapa yang dapat melontar dengan tepat dan paling jauh dialah yang menang. Okey, seterusnya pemain perlu berlari sebanyak 3 langkah dan melontar bola dalam jarak 15 hingga 21 meter. Dengan jarak baru ini, peton semakin popular dan dipertandingkan di merata tempat di Perancis. Kini, sukan peton semakin digemari di Eropah, Amerika dan Asia. Populariti sukan ini amat ketara di Perancis, Belgium, Switzerland, Jerman Barat, England, Holland dan lain-lain. Sejarah peton di Malaysia. Sukan peton telah diperkenalkan di negara ini dalam tahun 1987 melalui Kementerian Belia dan Sukan untuk dijadikan sebagai satu acara sukan bagi orang-orang kurang upaya, iaitu OKU. Di pertengahan tahun 1989, Yang Mulia Profesor Diraja Engku Abdul Aziz selaku Yang di-Pertua Angkasa telah memperkenalkan sukan ini kepada koperasi-koperasi di Malaysia. Selepas beberapa bulan diperkenalkan, sukan peton telah dirasmi sebagai salah satu acara sukan untuk negara. Sukan ini telah dirasmi oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Najib Tun Razak pada 22 Mac 1990 bertempat di Padang Jalan Timur, Petaling Jaya. Mulai tahun 1992, Sekolah Rantau Petronas Kertih Terengganu di bawah pimpinan Pengetua Tuan Haji Jamaluddin bin Ali telah mengambil inisiatif untuk mempopularkan sukan ini di kalangan pelajar-pelajar dan stafnya. Usaha juga telah dilakukan untuk mengembangkan sukan ini kepada anak-anak syarikat Petronas yang terdapat di Pantai Timur. Semenjak dibawa masuk ke negara ini, pihak angkasa secara berterusan telah memperkenalkan dan mempromosikan sukan peton ini melalui demonstrasi kursus dan pertandingan. Pertandingan-pertandingan telah dianjurkan mulai tahun 1990 antara koperasi-koperasi dewasa dan koperasi-koperasi sekolah di peringkat negeri dan kebangsaan sempena sambutan Hari Koperasi Antarabangsa. Seterusnya, saya perkenalkan peralatan-peralatan yang terdapat dalam permainan peton. Yang pertama, boot. Yang kedua, jack. Yang ketiga, gelung. Yang keempat, tep pengukur. Yang kelima, kain. Dan yang keenam, pad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Atikah binti Abdul Yazid, pemegang nama matrik D20201095538. Marilah saya teruskan dengan komposisi pasukan. Terdapat 3 cara yang boleh dimainkan dalam sukan petang, di mana yang pertama adalah 3 pemain melawan 3 pemain, dan ia juga dipanggil ataupun dikenali sebagai permainan triples, di mana setiap orang dalam pada pasukan ini akan mempunyai 2 biji bol yang boleh dimainkan. Yang kedua adalah komposisi pasukan dengan 2 pemain melawan 2 pemain, yang mana kita juga gelar dia sebagai doubles, dan setiap pemain dalam pasukan ini akan memerlukan 3 biji bol sewaktu bermain. Dan yang terakhir adalah 1 pemain melawan 1 pemain, ataupun kita gelar dia juga sebagai permainan singles, di mana dalam permainan ini setiap pemain akan memiliki 3 bol untuk bermain sukan petang.
Saya akan teruskan dengan teknik permainan sukan petang. Dimulai dengan cara memegang bola, di mana anda boleh menggunakan dengan meletakkan bola petang ini, bol di tengah jari, rapatkan 5 jari anda dan kepit dia. Ibu jari ni boleh berubah, anda boleh letak dia di sisi, di hadapan, di belakang ataupun kelima-lima jari pegang sebegini. Dan kita beralih kepada posisi kaki pula. Okey, kaki anda boleh diletakkan dalam 3 cara, iaitu sama ada rapat, rapat dan selaras, dan yang kedua sama ada satu kaki di hadapan, dan yang ketiga sama ada satu kaki di hadapan dan satu kaki di belakang tapi terbuka sedikit sebegini. Okey, baiklah, seterusnya adalah teknik lontaran. Terdapat 2 jenis teknik lontaran, iaitu teknik pointing ataupun teknik shooting. Bagi teknik shooting, posisinya adalah dalam keadaan yang berdiri. Baiklah, kita tengok. Okey, letakkan bol seperti yang saya tunjukkan tadi di tengah tapak tangan, kepit dia. Okey, posisi jari ini rapat ya di sisi badan dan pusingkan ke belakang. Baiklah, seterusnya adalah teknik pointing. Teknik pointing ni dalam keadaan yang duduk, di mana satu kaki akan lebih di atas ataupun kaki kanan berada tegak lagi daripada kaki kiri. Posisinya adalah sebegini. Okey, baiklah, mari kita lihat. Seperti biasa, letakkan bol pada tengah tapak tangan dan pusingkan. Saya, Ili Natasha binti Muhammad Saufi, bernombor kad matrik D202011095542. Saya akan menceritakan tentang cara permainan sukan petang dimainkan. Okey, jadi permainan boleh dimulakan dengan melambung shilling. Pemain atau pasukan yang menang dalam melambung shilling boleh mulakan dengan melontar jack. Okay, pemain boleh mulakan dengan membuat bulatan sebesar 35 mm. Pemain boleh duduk di dalam bulatan dan membaling jack sejauh 6 ke 10 meter. Bola jack. Bol akan dibaling dengan mendekati bola jack. Pemain atau pasukan yang berjaya mengumpul sebanyak 13 mata akan dikira sebagai pemenang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Muhammad Aizat bin Wan Muhammad Rosli, bernamakan dekat matrik D2020195535. Hari ini saya ingin berkongsi tentang gelanggang. Gelanggang panjangnya adalah sepanjang 15 meter dan kelebarannya adalah sepanjang 4 meter. Seterusnya adalah score sheet. Dalam score sheet terdapat 2 bahagian, iaitu tim A dan juga tim B. Jumlah markah keseluruhan yang terkumpul adalah sebanyak 13 markah. Jadi kumpulan yang pertama yang mendapat 13 markah dikira sebagai pemenang. Akhir sekali, arbiter ataupun pengadil di dalam sukan petang. Pengadil kebiasaannya memakai baju berbelang hitam dan juga berbelang putih. Mereka mempunyai kuasa untuk mengadili ataupun menghukum mana-mana pemain yang didapati lambat hadir ataupun bersebab-sebab yang tertentu, berpandukan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sukan petang di dunia. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menerangkan peraturan-peraturan permainan petong dan manfaat permainan petong. Saya akan menerangkan artikel secara padat dan ringkas. Terdapat peraturan iaitu artikel 1 komposisi pasukan, artikel 2B persyarat-syarat bola yang diluluskan, artikel 2B denda jika bola tidak mematuhi syarat, artikel 3 cek diluluskan, dan artikel 4 lesen. Artikel 1 komposisi pasukan. Permainan petong boleh dimainkan bertiga, itu 3 lawan 3, 2 lawan 2 ataupun 1 lawan 1. Apabila bermain 3, tiap-tiap pemain memerlukan 2 biji bola. Untuk berlagu atau perseorangan akan menggunakan 3 biji bola. Tiada versi lain selain daripada 3 kategori di atas dibenarkan untuk membentuk satu pasukan. Seterusnya, artikel 2A, kriteria bola yang diluluskan.
Terdapat 4 pemain perlu menggunakan bola diluluskan oleh FIP JP. 1. Bola mestilah diperbuat daripada logam. 2. Garis perlulah antara 7.05 cm hingga 8 cm. 3. Berat bola mestilah antara 650 gram hingga 800 gram. Dan 4. Bola sama sekali tidak boleh diubah suai. Baiklah, seterusnya. Artikel 2B denda jika bola tidak memenuhi syarat. Sekiranya pemain tidak mematuhi syarat dan peraturan yang ditetapkan, mereka akan digantung, dan jika bola diubah suai itu ialah bola pinjaman, maka pemilik bola itu juga digantung. Jika bola itu tidak diubah suai tetapi berubah dari bentuk asalnya, dan perlulah menukar keseluruhan set bola tersebut. Seterusnya, sambungan bagi artikel 2B. Ini adalah sambungan artikel bagi 2B. Ini ialah artikel 3, bola jack yang diluluskan. Artikel 3 merupakan peraturan bola jack yang diluluskan oleh FIP JP. Garis pusatnya mestilah antara 25 mm minimum hingga 35 mm maksimum. Bola jack boleh diwarnakan apa-apa sahaja warna yang mudah dilihat. Seterusnya, artikel 4, lesen. Lesen hendaklah mematuhi peraturan pentadbiran FIP JP, dan sebelum perlawanan dimulakan, setiap pemain perlu menunjukkan lesen. Pengadil dan pihak lawan juga boleh meminta pemain menunjukkan lesen masing-masing. Jumlah artikel dalam permainan petong terdapat 41 artikel. Terdapat 4 manfaat yang saya ingin nyatakan. 1. Seperti biasa, petong merupakan sukan yang memerlukan pergerakan badan, maka manfaat sukan ini ialah badan menjadi cerdas dan cergas. 2. Mengeratkan silaturahim antar pemain. 3. Meningkatkan pemerhatian seseorang dalam menganalisis keadaan sekeliling. 4. Seseorang akan lebih fokus dan teliti dalam melakukan keputusan lepas memahami permainan sukan ini.